Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini dalam siri menuntut ilmu, mencari kebenaran, mencari al-haq yang Allah telah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah menyampaikan kepada kita, dan kitalah yang seharusnya memikul dengan penuh amanah, penuh jujur, penuh ketakutan, sementara ia menjadi bekalan untuk kita bertemu dengan Allah dengan sebaik-baik bekalan. Dan insyaAllah mudah-mudahan adanya dengan majlis ilmu ini Allah berikan kita penambahan ilmu yang bermanfaat, kekuatan istiqamah, dan seterusnya. Yang paling penting ialah amalan kita diterima oleh Allah dan dimasukkan kita ke dalam syurga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam bab mensucikan hati dari kotoran najis dalam buku yang bertajuk Tibbul Qulub, perubatan hati, ya, yang ianya merupakan asas bagi tiap-tiap hari yang perlu kita jaga. Kerana apa? Kerana seperti mana yang kita telah belajar hadis yang Rasulullah mengatakan hati ini seperti raja, ia perlu dijaga, perlu layan dengan baik, perlu dibelailah, dikatakan bahawa supaya hati-hati yang hidup ini akan terus hidup dan terus hidup sehingga hari kematian dia, hati ini akan termasuk dalam golongan hati yang mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya wahai manusia roh-roh yang dalam keadaan mutmainnah, tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah yang kita nak, kemuncak apabila Allah mengatakan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu diredai, ya, diredai oleh Allah. Kenapa kalimah redha ini bukan sebarangan yang boleh diperolehi, seperti mana para sahabat memiliki kalimah tersebut, sedangkan selain daripada dia selepas sahabat itu belum tentu siapa yang dimilikinya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita berusaha untuk mengislahkan diri kita, memperbaikikan diri kita, menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah berikan kita kelapangan waktu, sama ada di luar sana ataupun di dalam ini, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Carilah, ambillah, beramallah untuk bekalan kita. Tetapi ingat, kita memerlukan penghayatan yang sebenar-benarnya. Jangan sekadar ilmu yang ada dalam buku, lepas tu letak sedikit dalam minda, ya, hanya berku di situ saja, tanpa kita beramal, tanpa kita meletakkan keyakinan yang betul-betul bersungguh-sungguh. Kerana asas Islam ini adalah keyakinan, yakni beriman. Asas keyakinan kita, asas agama kita ini, kekuatan dalam jiwa kita, hati kita, ialah keyakinan yang betul-betul, ya, mendalam. Keyakinan kita kemuncak, keyakinan terhadap Allah, ya, dan apa yang diturunkan. Oleh kerana itu, rukun iman adalah perkara yang perlu dihayati dan perlu diletakkan keyakinan, kemuncak keyakinan dalam jiwa kita, baru kita boleh berfungsi dengan baik. Bila sampai ayat Quran, kita pertama sekali kita beriman. Bukan beriman ialah aku percaya, kan? Tak. Kita perlu penghayatan dan terus beriman. Letakkan dalam hati, ini arahan dari Tuhanku, ini arahan dari Tuhanku. Ya, subhanallah, kalau nak merasakan kemanisan di antara kemanisan, kita menyahut seruan Allah tu, kita tahu apa yang kita buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita merasa keagungan Allah tu. Terus kita buat, sambut seruan dia. Tak percaya, kita akan merasakan kemanisannya. Ya, supaya itu di antara tanda kita membesarkan Allah ataupun menanamkan sifat keyakinan kita bersungguh-sungguh. Sebab bila sampai kita menyebutkan syurga, ya, kalimah syurga, ya, dia rasa lain keyakinan kita tu. Itu bergantung kepada nafsi-nafsi ataupun diri-diri yang cuba nak mengislahkan, cuba nak mendapatkan kebaikan, dia akan berusaha. Ia tak mampu, orang lain paksa, kerana ia adalah masalah dalaman. Kita yang memaksa jiwa kita untuk mentaati seruan Allah, atau meyakinkan dalam diri kita apa juga seruan Allah. Buat
Jangan biarkan ianya dihilangkan. Jangan biarkan diri kita hanya sekadar menuntut ilmu lepas tu hilang. Tak. Apatah lagi kita ingin bertemu dengan pencipta kita. Dalam saat usia-usia yang dikatakan akhir usia kita ni, ya, seharusnya kita membekal, kita menuju, kita dah tahu ke mana tujuan kita sekarang ini. Tujuan kita ialah di alam barzakh sana. Tujuan kita adalah untuk bertemu dengan Allah. Kenapa keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah makin tak kuat-kuat? Start daripada dulu sampai sekarang masih lagi tidak kuat. Kenapa keyakinan kita kepada kematian itu tak kuat lagi? Itulah di antara masalahnya yang menyebabkan kita lara, kita alfa, kita tak memberi tumpuan kepada hari akhirat. Kerana keyakinan kita kurang. Sedangkan tiap-tiap hari itu telah berlalu. Sedangkan usia kita makin lama makin makin lama makin meningkat. Dengan arti kata lain, hentian makin lama makin dekat. Kenapa kita tak meyakinkan, tak mau paksa diri kita meyakinkan di depan sana ada pintu kubur yang menunggu kita? Ya. Bagi kita yang usia-usia yang begini kalau boleh dapat memikirkan cantik. Mungkin orang muda tak boleh nak fikir. Dia merasakan dia boleh hidup sampai 100 tahun. Tetapi kita ni dah boleh agak. Saya rasa kalau saya sendiri pun boleh berfikir dalam usia-usia yang begini. Apatah lagi dikuatkan dengan hadis Rasulullah mengisyaratkan bahawa usia umat Muhammad ini hanya sekitar dalam 60 ke 70 kebanyakannya yang meninggal. Berarti kita berada di tempat yang sedang kita tuju. Tambahkan keyakinan kita bahawa selepas ini ada kematian. Selepas ini ada pertemuan dengan Allah. Sambut seruan Allah kepada kita yang apa yang dibagikan supaya dia nak melihat kita menjadi hamba yang terbaik. Maka kita berusaha. Di antara hamba yang terbaik, keyakinan kita terhadapnya terbaik. Zon kita, keyakinan kita terhadap Allah itu terbaik. Maka tambahkan, kuatkan, yakinkan. InsyaAllah dengan ada keyakinan yang begitu, maka insyaAllah iman kita bertambah dan kesungguhan kita untuk seruan Allah itu bertambah. Maka itulah yang terbaik bagi hati-hati yang hidup. Baik, bab yang ke-9, mensucikan hati dari kotoran dan najis. Ya, kotoran dan najis, pada hati juga memiliki kotoran dan najis. Kerana apa? Kotoran-kotoran itu ya perlu dicuci, dibersihkan. Najis lagilah perlu dicuci dengan lagi dahsyat. Ya. Kotoran perlu dicuci, tapi najis wajib dicuci. Kotoran tu maksud kalau ikut hukum fiqh tu, kotoran tu dia tidak najis. Tetapi najis dia tetap kotor walaupun nampak bersih. Oleh kerana tu kalau kita saksikan, alah budak ni kotornya kan, dia kotor dengan lumpur sana sini tapi tidak najis. Ya, bukanlah boleh masuk rumah suka hati nak duduk, tak. Kita kata cuci dulu. Tetapi najis, walaupun tak nampak apa-apa, misalnya jilatan anjing pada pinggan mangkuk kita tu kan, ya, tetapi Rasulullah kata apa? Cuci sebanyak 7 kali. Kerana hukum najis, walau tak nampak, tetapi dia tetap hukumnya kotor dan najis. Itu dia. Oleh kerana itu dalam perbahasan ini mensucikan hati dari kotoran dan najis. Berarti najis tu lagi berat. Kalau ikut hukum fiqh kita belajar, najis terbagi kepada 3 bahagian. Pertama najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa tu? Najis yang ringan tu. Ingat tak? Tak ingat? Tak apa. Okey, najis yang ringan itu pembagian fiqh lah. Okey, najis yang ringan, najis yang mana kencing baby lelaki yang belum cukup 2 tahun, yang masih menyusu susuan ibunya. Macam mana basuh dia? Ringan je, rinjis je kan, lap, lepas tu rinjis. Kenapa jadi begitu? Beriman sahaja. Agama kita beriman. Kita tak mau macam setengah orang, macam sister in Islam tu nak mempertikaikan itu ini. Jangan bercaralah. Allah dah bagikan garis guideline dia begitu cara mencucinya. Okey. Lepas tu najis mutawassitah yang banyak berlaku di kalangan kita. Ya, banyak berlaku pada kita, masyarakat kita. Okey, kemudian najis mughalazah yang dikatakan ghalis, najis yang keras. Apa dia? Apa dia? Jilatan anjing. Okey, alio anjing tu, ya, jilatan dia itu, maka itulah najis ghalis. Okey. Baik. Kita tak nak bicara masalah fiqh tu. Kita bicara dalam bab ini. Kita lihat kepada
Pertama, tafsir firman Allah, wathiyabaka fatahhir. Okey. Wathiyabaka fatahhir dalam surah Al-Mudaththir. Okey, kita lihat. Perbahasan pada bab ini tentang at-taharah, penyucian, akan dijelaskan makna dan agensi bagi seorang muslim. Berikut dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Mudaththir. Ada Quran kan? Baik, surah Al-Mudaththir juzuk ke-29. 74. Surah yang ke-74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Okey, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita beberapa perkara yang Allah tekankan. Ini di antara surah-surah awal diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia menjadi rasul. Ya, ini di antara surah-surah yang awal. Pertama surah Al-Alaq yang kita tahu Iqra tu, itu surah yang pertama. Kemudian datang lepas tu surah Muzammil, surah Mudaththir, lepas tu Muzammil. Begitulah setengah perbahasan ulama dalam penurunan surah-surah. Jadi dalam ayat ini kita melihat Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai orang yang berselimut. Kenapa dia berselimut? Ya, zammiluni, zammiluni. Pada hari dia melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asal itu, ya, ataupun dia telah menerima wahyu yang pertama tu, lalu dikatakan zammiluni, zammiluni, dia katakan kepada Khadijah, maka selimutlah aku, selimutlah aku. Tu nama dia Muzammil. Ya. Bila kita ada orang nama Muzammil, orang berselimut aja dia kerja. Okey. Okey. Jadi orang yang berselimut, dan Mudaththir pun orang yang berselimut. Okey. Dia adalah perbezaannya sedikit. Lalu Allah katakan kum fa'anzir, bangunlah, lalu berikanlah peringatan. Berikan peringatan kepada apa? Berkaitan dengan keesaan Allah, dan Tuhan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Okey. Dan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkanlah. Okey. Yang pertama pendapat ulama mengenai arti lafaz thiyab. Majoriti ulama tafsir dari kalangan salaf, yakni bila kita sebut salaf, golongan 3 kurun yang terbaik. Ingat dia, bila kita sebut salaf, golongan 3 kurun yang terbaik. Salafus salih, kita dengar lalu salafus salih, itulah 3 kurun yang terbaik. Dan golongan ini adalah golongan yang terbaik yang mendapat jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sudut agama. Berdalilkan hadis Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku. Kemudian generasi yang berikutnya tabi'in, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in. Jadi penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis mestilah ditafsirkan oleh 3 golongan ini dahulu. Dalam kita nak mempelajari pelajaran tafsir, mesti merujuk kepada ini. Kalaulah tafsir itu sendiri kita rujuk cara pemahaman 3 kurun yang terbaik, apatah lagi masalah akidah.
Masalah akidah, masalah tauhid mesti dirujuk 3 kurun yang terbaik, bermula Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Tuan-tuan dan perempuan, sayang manusia tidak mahu memahaminya. Kenapa dia memahami pemahaman akidah mesti rujuk? Misalnya sifat masalah tauhid rujuk pada sifat 20. Sedangkan dia bukan zaman yang dikatakan zaman yang terbaik. Dia tidak muncul pada zaman yang terbaik. Ya, satu fitnah kepada agama kita. Ya, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Ya. Bagi mereka yang membicarakan, tolong faham elok-elok perkara ini, ya. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak muncul pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Hatta Imam Syafi'i sendiri tidak mengenali akidah ini. Yang mereka nasabkan kepada Imam Syafi'i. Kami mazhab Syafi'i, akidah kami Asy'ariyah. Na'udzubillah. Syarq. Lepas tu dikatakan Imam Syafi'i sendiri mengandung akidah Asy'ariyah. Bagaimana Imam Syafi'i mengandung akidah Asy'ariyah sedangkan dia wafat, akidah Asy'ariyah tak muncul lagi. Setelah 50 tahun lebih kurang, selepas dia wafat, barulah Imam Abu Hasan Sy'ari dilahirkan. Macam mana boleh mereka kaitkan? Tapi Alhamdulillah ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi petunjuk kepada kita untuk memahami agama dengan baik. Saya dulu pun, saya asalnya budak akademik, ya. Cuma saya berfikir, bila sampai satu tahap, mereka mengatakan, siapa yang tak hafal sifat 20, tak sah solat satu. Siapa tak hafal sifat 20, tak boleh masuk syurga. Jadi kita pun berfikir. Alhamdulillah, memang saya bukan dilahirkan terus berada di pondok, tak. Saya macam anak-anak kita juga, bermula habis SPM pun, aliran sains pun. Okay? Tetapi lepas tu saya berubah untuk belajar, saya pusing Malaysia ke pondok-pondok. Tetapi pemikiran kita tidak taksub, tu je. Alhamdulillah saya tidak taksub, saya nak mencari. Dan di situ saya mula mencari, macam mana ni? Bermula daripada itu saya mencari bila Abu Hasan Sy'ari dilahirkan, bila Imam Syafi'i dilahirkan. Di situlah datang pertimbangan yang masya-Allah Allah bagi petunjuk kepada kita, kepada saya, dan akhirnya saya pergi belajar di Pakistan. Di situlah dapat. Jadi bagaimana mereka boleh mengklaimkan bahawa Imam Syafi'i mengandung akidah tauhid sifat 20? Penipuan, pengkhianatan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Okey, baik. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Allah bagi petunjuk, bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan alhamdulillah, ya, bersyukur sangat-sangat Allah berikan kekuatan kepada Yayasan Ta'lim, ya, dan minta Allah pelihara daripada fitnah-fitnah akhir zaman pada Yayasan Ta'lim dan kita semua. Ya. Mereka menyebarkan risalah yang benar, risalah kurun yang terbaik. Yakni golongan salafus soleh. Penting sangat. Kerana apa? Bila disebutkan salafus soleh itu dinasabkan salafi. Salafus soleh bila dikaitkan salafi, dia kaedah dia dinasabkan. Macam mana kita nak sebut? Nama Halimatun Sa'diyah. Nasab dia Sa'di, tempat. Ya. Disebabkan dia perempuan, maka Sa'diyah, ada ta marbutah. Kalau lelaki, Sa'di. Halimatun Sa'di. Halimatun Sa'diyah. Mamat Sa'di. Dia macam tu. Okey. Kalau kita di sini, dia tak boleh panggil Halimatun Sa'diyah. Kita kena panggil Halimatun, tak mau pula Tamantun pula kan. Tamantuniyah tak boleh. Kan? Tak jadi. Halimatun Pencalekiyah. Boleh juga kan. Ala kulli hal, nak menceritakan dinasabkan kepada Imam Syafi'i as-salaf ini, salafus soleh, dengan gelaran salafi. Tetapi golongan-golongan ni jahat. Golongan-golongan di kalangan golongan Ahbash, ya, ataupun golongan-golongan Syiah, ya, golongan-golongan yang tidak suka kepada apa yang dibawa cara ala fahaman 3 kurun yang terbaik ini, lalu mereka mengatakan, dinasabkan berkaitan golongan salafi ini. Bila sebut salafi, dia akan ditujukan kepada teroris. Di Malaysia begitu kedudukannya. Ya, na'udzubillah min zalik, ya. Sebenarnya tidak. Bila sebut salafi, dia berkaitan 3 kurun yang terbaik. Tetapi sekarang salah faham berlaku bila sebut salafi di Malaysia dikaitkan dengan golongan teroris. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak nafikan ada orang-orang yang jahat yang menggelakkan dirinya salafi, lalu dia yang memburukkan, akhirnya orang-orang yang tertentu menganggap itulah salafi, golongan teroris. Misalan, kita mengatakan golongan Khawarij. Okey? Khawarij, dia nampak mirip kepada orang yang berpegang Quran dan Sunnah.
Ya, memang Khawarij, nampak mirip. Tetapi kefahaman dia itu yang menyebabkan dia lari daripada manhaj yang sebenar, terutamanya dari sudut pemerintahan. Kefahaman dia dari sudut muamalah dengan pemerintah, muamalah dengan orang kafir, bagaimana semua tu kita ada kaedah kita yang mengikut manhaj salafus salih. Tetapi golongan Khawarij ini dia mentafsir ikut akal. Maka dia memahami bila pemerintah tak menjalankan hukum Islam, terus dia hukum kafir. Itu yang berat tu. Lepas tu dia menganggap orang kafir ni semua harbi, lalu dia bunuh, kan? Itu yang berat tu, salah. Sedangkan orang Islam ada mizan dia, ada timbangan dia, ada kaedah dia. Bukan semua begitu. Itu yang menyebabkan buruknya Islam, disebabkan golongan ini, dan dinasabkan Salafi. Itu belum golongan Syiah. Kalau tak salah saya tahun bila? Tahun 96. Ya, saya balik daripada Pakistan pertama sekali. Ya. Seorang lelaki yang bernama Abu Talib Ja'far. Okey, Abu Talib Al-Ja'fari, lepas tu di akhir tu apa dia? As-Salafi. Kalau kita ni tak belajar, tak faham, alhamdulillah saya habis belajar tu kita dah ada maklumat sedikit. Bila tengok Abu Talib Al-Ja'fari As-Salafi, kenapa dia guna As-Salafi di akhir tu? Sedangkan Al-Ja'fari itu pun dia gunakan juga. Siapa Ja'fari ni? Okey. Bila kita saksikan apa isunya Abu Talib ni, rupanya isu dia berkaitan dengan kahwin 8 ke 9 orang. Dia kahwin sampai 9 orang. Okey. Jadi, kahwin lebih daripada 4 tu, ada isu sedikit. Bukan isu sedikit, isu besar lah. Kahwin lebih daripada 1 pun isu. Isu dah besar kan. Okey, kahwin lebih daripada 4 ni, maksudnya, apa yang lebih tu? 5 tu. Tetapi dia berdebat. Nampak tak? Dia berdebat dengan Quran juga. Tu dia. Tu yang saya katakan kembali kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Tetapi mat ni, ya, Abu Talib ni, dia mentafsir ikut fikiran dia dan ikut fahaman Al-Ja'fari. Siapa dia Al-Ja'fari ini? Adalah Syiah. Dia Syiah Zaidiyah, Ja'fariyah, Syiah Isna Asyar, Syiah, berbagai-bagai Syiah. Ya, Syiah ni berbagai-bagai. Di antara grup yang masyhur dengan kejahatan itu Al-Ja'fari. Rupanya Abu Talib Al-Ja'fari ni Syiah. Lepas tu dia saja nak memburukkan, saja dinasabkan As-Salafi. Jahat. Dia kahwin 9 tu berdalilkan Quran. Quran clear. Itu pasal saya katakan bukan semua orang kembali kepada Quran dan Sunnah itu betul. Ya, jika kefahamannya ditafsir ikut akal. Dia mesti penafsiran 3 kurun yang terbaik. Oleh kerana tu dia ambil dalil kat mana? Kita tengok dalil tu. Oi, ustaz dia pakai Quran tu. Oi, kena ikut. Oi, bukan semua. Dalam surah An-Nisa, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ya? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka kahwinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Okey, di sinilah noktah dia. 2 atau 3 atau 4.
Okey. Dua, rupanya bahasa ni dia silap sikit makna dia lari. Dia kata dua atau tiga atau empat. Walaupun di situ waw tu waw dan waw maksud kita faham dan, tetapi maksud yang ditafsirkan pada Al-Quran ialah atau, bukan dan. Jadi mat ni, mat pula apa dia? Abu Talib ni dia kata apa? Dua, hendaklah kahwin sekali, dua. Mula-mula dua campur tiga, lima, campur empat, sembilan. Nampak tak penafsiran dia? Dia guna Quran. Na'udzubillah min zalik. Syar. Oleh kerana itu minta lindung pada Allah kejahilan. Ini disebabkan kejahilan dan penyeru-penyeru kepada neraka ni. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, ya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kalimah salafi itu menjadi buruk disebabkan orang-orang yang begini. Sedangkan bila sebut salafi adalah salafus salih. Tiga yang terbaik, generasi tiga yang terbaik. Baik. Pendapat ulama mengenai arti lafaz thiyab, yakni al-thiyab, baju. Majoriti ulama tafsir dari kalangan salaf berpendapat bahawa yang dimaksudkan thiyab, pakaian dalam ayat ini adalah hati. Dan yang dimaksudkan taharah, penyucian, adalah memperbaiki amalan dan akhlak. Okey, ini penafsiran yang pertama. Ya, berkaitan dengan pakaianmu bersihkanlah, yakni pakaian itu adalah hati kamu, hendaklah kamu bersihkan dari segala unsur-unsur syirik, dari segala unsur-unsur khurafat, bid'ah yang bercanggah dengan agama. Okey, maka hendaklah taharah, penyucian, fatahhir, bersihkanlah. Okey, memang tidak dinafikan bahawa akidah adalah asas menentukan amalan-amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Ya, akidah, tauhid kita kepada Allah, ikhlas kita kepada Allah, penentu amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Begitu juga dengan ittiba'ur rasul, cara beramal mengikut cara Rasulullah. Okey, ini pandangan yang pertama. Al-Wahidi mengatakan ulama tafsir berbeza pendapat tentang makna ata. Atta. Maknanya ata, yakni seorang tabi'in meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata, maksud membersihkan dari dosa dan segala hal yang dibolehkan pada masa jahiliyah. Ya, maksudnya membersihkan diri dari dosa. Kita jauhkan diri kita dari dosa dan segala hal yang dibolehkan pada masa jahiliyah. Kenapa? Pada zaman jahiliyah dulu, sebelum Rasulullah diturunkan hukum hakam, banyak benda yang para sahabat buat. Ya, maka bila datang hukum hakam seperti minum arak, maka datang hukum mengharamkan, maka dia perlu tinggalkan. Kahwin lebih daripada 4 pun memang berlaku sebelum zaman wahyu diturunkan. Lalu itu yang Syiah yang kahwin lebih itu dinamakan mut'ah. Ya, mut'ah. Na'udzubillah syarr, mut'ah adalah zina. Okay. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan dua berlaku pada masa yang sama. Dua perkara yang berlaku pada masa yang sama sehingga hari kiamat diharamkan. Apa dia? Pertama, nikah mut'ah, yakni dia berlaku pada perang Khaybar. Maksudnya kalau perang Khaybar dalam lingkungan pada tahun 7 ke 8 Hijrah. Ya, berarti mutaakhirin, lambat. Lalu diharamkan mut'ah untuk selama-lamanya, dan juga daging keldai. Maka itu dia, dua perkara berlaku pengharaman pada hari perang Khaybar. Mut'ah dengan daging keldai. Mut'ah, ya, ini ada satu kahwin apa kau orang sebut yang jadi isu hari itu. Kahwin apa ke? Dia pergi ke, misalnya lah, dia nak merantau, dia kahwin dengan orang sana, lepas tu dia tinggalkan. Okey, dia itu kalau nikah clear tak apa. Apa saya pun tak ingat. Dan keldai yang dimaksudkan keldai ahliyah, keldai yang biasa kita tengok dalam cerita-cerita. Di Malaysia tak ada keldai tu. Kalau negeri Arab, negeri Pakistan, India, banyaklah keldai tu. Keldai yang berada di kalangan manusia. Ya, bukan keldai liar. Dia ada himar ahliyah wa himar wahsyi.
Himar wahsy, keldai keldai liar ni, apa dia? Kuda belang. Itu boleh makan. Okey. Baik. Jadi itu dia. Jadi di antara perkara yang diharamkan waktu itu makan, apa dia? Diharamkan pada sebelum wahyu diturunkan, orang dari Islam dah macam solat bercakap, lepas tu minum arak, lepas tu kahwin mut'ah, makan daging keldai dan banyak lagi. Bila Islam datang dibetulkan semua hukum hakam perkara-perkara tersebut. Okey. Qatadah dan Mujahid mengatakan sucikanlah dirimu dari dosa. Pendapat serupa dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Ibrahim Ad-Dahhak dan Az-Zuhri. Menurut pendapat ini difahami bahawa lafaz siap adalah ibarat jiwa. Orang-orang Arab dahulu memaknai siap dengan nafs jiwa, sebagaimana penyair Antarah mengatakan, saya merobek baju, yakni jiwa, dengan tombak yang tumpul. Tidaklah seorang yang mulia luput dari mata tombak. Artinya saya merobek jiwa saya. Okey? Maksudnya difahamkan dalam penafsiran bahasa Arab ialah siap itu adalah jiwa, hati, dalaman. Okey, ini fahaman penafsirannya. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu kita dalam bab tafsir pun ada usul untuk mempelajarinya, memahami tafsir. Bukan baru je belajar harfiah dah, oh ya aku boleh mengajar tafsir. Tak, bukan begitu ya. Kerana saya dapat tahu ada di kalangan, ialah baru belajar harfiah, baru khatam, excited, lepas tu dia kata saya akan buka kelas tafsir. Na'udzubillah. Orang tanya, ustaz macam mana ni? Dia boleh bahasa Arab? Tak boleh. Dia boleh pada harfiah tu je. Tuan-tuan dan puan-puan, harfiah lain, bahasa Arab tafsir lain. Ya, harfiah juzuk daripada penafsiran, dan tafsir memerlukan kemahiran betul-betul. Ilmu nasih wal mansuhnya, ilmu bayannya, berbagai-bagai ilmu yang ada dalam tafsir. Ya, kalau macam ni kita tak tahu apa penafsiran dia. Siap bajulah. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu pakaian. Okey, libas, pakaian. Orang yang faham pakaian, dia tengok pakaian lah. Maka malam dia tak pakai baju, tak pakai, dia keluar jalan. Berlaku ya. Penafsiran ini sekelompok yang mengambil hukum zahir pada ayat lalu dibuat, yang menjadi kontroversi, tapi bukan di Malaysia. Golongan-golongan ni seperti di Indonesia, dia ambil zahir ayat. Allah kata malam pakaian, dia pakai seluar pendek tengah malam, jalan ke mana, dah pakaian. Nampak kejahilan. Dia tak boleh mentafsir ikut akal. Dia tafsir itu pasal harfiah. Dia sebenarnya ada hukum hakam berkaitan harfiah. Dia tidak boleh menjadikan usul kepada tafsir. Dia belajar untuk memahami Quran, okey, tetapi sebagai penafsiran berbahaya. Maksud berbahaya bukan apa? Dari sudut zahir ayat tu, pasal harfiah dia menyatakan tentang zahir ayat, maksud dia apa, lalu dia mesti ditafsirkan kefahaman yang betul. Baik. Dikatakan dalam riwayat Al-Kalbi bahawa maksudnya adalah jangan kamu berkhianat hingga kamu menjadi pengkhianat yang berbaju yang berjiwa kotor. Sa'id Ibn Jubair berkata, jika seorang berkhianat maka ia disebut dengan orang yang berbaju kotor dan jelek. Iqramah berkata, jangan kamu pakai bajumu untuk kemaksiatan dan kejahatan, yakni jiwanya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan berhujah dengan perkataan seorang penyair, sesungguhnya aku segala puji bagi Allah, aku tidak mengenakan baju pengkhianatan, tidak pula aku bertudung kehinaan. Ya, yakni kefahaman mereka dari sudut kiasan-kiasan kepada kalimah baju itu. Okey, jadi ini perbahasan maksud kalimah pakaian tu. Panjang juga, tak boleh kita bacalah. Makna inilah yang dimaksudkan oleh ulama tafsir dalam ayat ini, artinya perbaikilah amalanmu. Ini pendapat Mujahid. As-Suddi berkata, dikatakan kepada seorang jika ia soleh bahawa ia adalah berbaju bersih, dan apabila ia jahat dikatakan bahawa ia adalah orang yang berbaju kotor. Okey. Seorang penyair berkata, tidak benar jika Amir bin Jahan mewajibkan dirinya untuk berhaji dengan baju yang kotor, jiwa yang kotor.
Artinya dirinya berlumuran dengan kekotoran sebagaimana menyifatkan pengkhianat yang jahat dengan baju yang kotor, mereka juga menyifat orang yang soleh dengan baju yang suci. Amru Al-Qais berkata, pakaian Ibnu Auf itu suci dan bersih. Ya, orang ni maksudnya orang yang baik. Ia bermaksud bahawa mereka tidak berkhianat, bahkan mereka menepati janji. Al-Hasan mengatakan, akhlakmu maka perbaikilah. Itu juga pendapat Al-Qurtubi. Yang maksud thiyabaka fatahhir, akhlakmu maka perbaikilah. Oleh karenanya difahami bahawa al-thiyab adalah ungkapan untuk akhlak, kerana akhlak manusia meliputi semua tingkah lakunya sebagaimana baju meliputi seluruh badannya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas makna hadis ini. Beliau berkata, jangan sampai baju yang kamu pakai berasal dari usaha yang tidak baik. Artinya bersihkanlah bajumu dari usaha ghasab, yakni rampasan, atau dari cara yang tidak halal. Diriwayatkan dari Sa'id Ibn Jubair, hatimu dan niatmu maka bersihkanlah. Okey, jadi ini dia penafsiran. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh memerhatikan bagaimana ulama-ulama salaf mentafsirkan wathiyabaka fatahhir. Kalau kita belajar harfiah, okeylah, pakaian tu kena bersih lah. Nampak tak? Tetapi penafsiran yang diberikan oleh ulama salaf dalam bab ini, boleh katakan semua itu yang menyampaikan kepada kita ulama salaf. Ya, Al-Hasan, Mujahid, Ibnu Abbas, sahabat Nabi lagi. Ya, mereka menerangkan berkaitan dengan thiyab itu adalah jiwa kita, hati kita, maka hendaklah bersihkan. Akhlak kita bersihkan. Jelas? Bagaimana cara nak membersihkan akhlak kita? Di antaranya, selain daripada kita menginsafi, beristighfar, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Biasakan kita berkata dengan perkataan yang baik-baik. Ya, perkataan yang cantiklah ucapan kita. Kerana apa? Allah mengatakan lagi lepas ayat tu, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan baiki akhlak kita. Subhanallah. Dari perkataan yang baik, akhlak kita akan jadi baik. Maha suci Allah. Dia ada kaitan. Oleh kerana tu bila orang lo'lak, perangai pun lo'lak. Orang yang tak jaga bahasa, perangai pun macam orang tak ada bahasa. Berbudi bahasa tu tak ada. Okey. Jadi pada kisah ni kita dapat faham kefahaman apa yang Ibn Qayyim Al-Jauziyah menekankan. Pertama, penafsiran mestilah mengikut penafsiran 3 generasi yang terbaik. Yang kedua, yang dimaksudkan as-thawb itu adalah jiwa. Dan akhlak, fatahhir, bersihkanlah supaya tidak ada kekotoran. Ulama yang mentafsiri ayat secara tekstual, sebahagian ulama menafsirkan ayat tersebut secara tekstual dan mengatakan bahawa Allah memerintahkan Nabi untuk membersihkan bajunya dari segala najis yang tidak boleh dipakai ketika solat. Ini adalah pendapat Ibn Sirin dan Ibn Zaid. Abu Ishaq mengatakan, dan bajumu maka pendekkanlah. Ia berpendapat bahawa baju yang pendek lebih jauh dari najis kerana baju tersebut di tanah tidak aman dan tidak tertimpa sesuatu yang daripada najis. Dan terdapat juga pendapat di kalangan ulama juga berkaitan dengan pendapat yang kedua yang Allah sebut pakaian. Okey. Pakaian, lalu mereka mengatakan, Allah mengatakan kepada Rasulullah, bersihkan bajumu dari segala najis waktu nak pakai waktu solat. Okey. Pendapat ini diketengahkan oleh Ibn Sirin juga tabi'in. Okey, kita mengambil pendapat ini, pendapat yang kedua juga, selagi tidak bercanggah makna dia. Okey, kita ambil pendapat ini. Namun Abu Ishaq mengatakan, dan bajumu maka pendekkanlah. Pendekkan. Ia berpendapat bahawa baju pendek lebih jauh dari najis kerana baju yang terseret di tanah tidak aman dari timpa sesuatu yang buatnya najis. Okey, Ibnu Abu Ishaq mengatakan bahawa pendekkan baju. Okey. Tetapi pendapat ini bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadis Rasulullah? Apabila Ummu Salamah kalau tak salah, ya, menerangkan tentang pakaian perempuan bagaimana.
Kerana Rasulullah mengatakan kaum lelaki hendaklah mengangkat pakaiannya di atas buku lali. Ya, di atas buku lali. Kita tahu kisahnya. Okay. Lalu wanita mengatakan bagaimana kami? Lalu dikatakan panjangkan sejengkal. Okay. Panjangkan sejengkal. Bila panjang sejengkal, lalu dia mengatakan sejengkal pun masih nampak tapak kaki kami, yakni bahagian kaki. Ya, sejengkal. Kan? Okay. Lalu Rasulullah kata 2 jengkal. Yakni 1 hasta lebih kurang dibenarkan. Tetapi dengan syarat tidak lebih daripada itu. Lalu mereka mengatakan kalau begitu kami akan apa orang kata, habis sapu. Semua kami sapu. Kan? Najis tak najis, habis kami sapu. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya selepas najis tu ada batu-batu, pasir-pasir itu, dia menyucikan balik. Okay, maksudnya kita memahami daripada hadis tu, semua turab, tanah-tanah itu menyucikan najis-najis. Itu pasal tanah-tanah ataupun batu-batu itu menjadi alat bersuci bagi kita. Macam istinja. Ya, pada zaman dahulu mana ada tisu nak istinja? Istinja pakai batu. Yang kita tahu. Dan zaman sekarang pun itu di antara alat istinja. Okey. Dan debu-debu menjadi alat-alat istinja. Seperti alat istinja, alat bersuci, seperti bertayamum dengan debu. Okey. Bertayamum dengan debu. Dan juga kalau kasut seseorang yang terkena najis, maka disunnahkan, diarahkan untuk apa? Digosok-gosokkan. Kenapa? Tanah itu menjadi alat istinja. Ya, alat istinja, alat pembersih. Ya, alat taharah. Baik. Jadi itu dia. Jadi pendapat ini tak kuat. Ya, kerana Rasulullah kaum lelaki itu memang diarahkan untuk mengangkatkan seluarnya atau pakaiannya di atas buku lali. Ya, lebih bertakwa. Lebih bertakwa. Ala kulli hal, kita menerima penafsiran ini selagi tidak bercanggah dan ditafsirkan oleh 3 kurun yang terbaik. Kerana Ibn Sirin adalah tabi'in. Pendapat yang ketiga mengatakan lafaz thiyab artinya wanita. Ibn Arafah mengatakan bahawa arti adalah para wanitamu, sucikan mereka, kerana terkadang seorang wanita isteri dikiaskan dengan pakaian. Okey. Ini pendapat yang ketiga dikaitkan dengan maksud as-thiyab itu adalah wanita. Tadi pakaian. Ya. Pertama hati, kedua pakaian, yang ketiga wanita. Berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Okey, ini dia lafaz yang cukup menarik yang Allah mengkiaskan. Allah dia cakap macam kita bercakap lah kan. Okey. Kita belajar dari percakapan ini beradab. Allah beradab bila mengatakan sesuatu supaya kita berfikir. Ya, dikiaskan. Okey. Sebagaimana juga mereka dikonotasi dengan izar, sarung pakaian seperti perkataan penyair, ketahuilah aku telah mengirimkan utusan kepada Abu Hafs, yakni Umar, untuk menebus sarungku bagimu dari saudaraku yang terpercaya. Yakni kata sarungku bermakna isteriku. Okey, ini di antara perbahasan-perbahasan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, penafsiran Al-Quran memerlukan kemahiran bahasa juga. Libasun. Nampak berapa penafsiran, tiba-tiba kita baru belajar harfiah terus nak mengajar tafsir, tak boleh. Itu pasal bila Allah mengatakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dalam Al-Quran, kalau wahai Muhammad, kalau kamu memohon ampun kepada Allah terhadap orang munafik itu 70 marrah 70 kali. Ya. La astaghfiranna Allah fi kulli yawmin aksar min 70 marrah. Okey.
Aku beristighfar kepada Allah lebih banyak lebih daripada 70 kali. Apa maksud 70 kali itu? Dalam Quran pun ada sebut 70 kali. Rupanya 70 kali ini adalah bahasa kiasan ataupun bahasa apa kita nak sebut ya? Macam mana Kerana apa? Macam kita, aku dah minta maaf kat dia 100 kali. Hanya ada minta maaf 100 kali. Tak. Nak cerita banyaknya. Nak cerita banyaknya. Mungkin 10 kali, 20 kali dia minta maaf. Mungkin lebih 3 kali. Maka dia kata beratus kali, beribu kali dah aku minta maaf. Asalnya lebih adalah, banyaklah. Tetapi tidaklah beribu kali. Tak, itulah kiasan. Aksar min sab'ina marrah. Sab'ina marrah dalam bahasa Arab ialah lebih banyak. Tapi mana banyak? Nampak tak? Rasulullah mentafsirkan lagi dalam hadisnya, aku beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Itu dia 100 kali. Okey. Jadi ni kaedah bahasa Arab yang agak kita terpencil lah. Ya, terpencil. Kerana kita tak menguasai bahasa Arab. Dan saya sendiri pun tak menguasai lagi dengan baik. Kerana bahasa sastra Arab ni lagi penat. Orang kata nak belajar penat. Ya, penat sangat-sangat. Baik. Terdapat juga perkataan Al-Bara' Ibn Ma'rur kepada Nabi pada malam perjanjian Aqabah. Sesungguhnya kami akan melindungimu dari sesuatu yang mana kami lindungi sarung-sarung kami darinya. Yakni maksudnya melindungi isteri-isteri kami darinya. Masya Allah. Ya, perkataan digunakan sarung-sarung kami, yakni isteri-isteri kami. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ibn Qayyim berkata ayat ini mencakupi semuanya dan ayat ini menunjukkan kepada makna yang dimaksud melalui metod memberi peringatan dan munculnya asumsi logis bahawa itu adalah suatu kemestian sekalipun tidak mencakupi secara tekstual, kerana jika yang diperintah ayat tersebut adalah untuk membersihkan hati, maka bersihnya baju dan halalnya cara mendapatnya adalah menyempurnakan untuk hal itu. Kerana pakaian yang kotor mewarisi hati yang kotor, sebagaimana makanan yang kotor terdapat menumbuhkan hati yang keji dan keji juga. Okey. Jadi Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengkaitkan seluruh makna-makna tu. Ya, dikatakan semua itu berkaitan dengan masalah hati. Makan tak baik, maka kesannya pada hati. Pakaian yang tak baik pun itu kesan daripada hati. Ya, semuanya itu akan datang kesan pada hati yang tidak baik, maka hendaklah dibersihkan. Jadi bersihkan hati, bersihkan pakaian, bersihkan makanan, semua itu berkaitan antara satu sama lain. Oleh karenanya diharamkan memakai baju yang terbuat dari kulit singa dan binatang buas, berdasarkan larangan daripada Rasulullah pada hadis yang sahih yang tidak dipertentangkannya. Kerana hal itu mewariskan kepada hati sikap menyerupai sikap binatang tersebut, dan kerana keserupaan secara lahir mengalirkan masuk ke dalam batin. Oleh kerana itu diharamkan memakai sutera dan emas bagi pria, sebab hal itu bisa melahirkan sikap hati yang menyerupai sikap para wanita dan orang-orang yang sombong dan bongkak. Itu dia. Cantik Ibn Qayyim Al-Jawziyah bila dikaitkan. Ya, kenapa Allah melarang, Rasulullah melarang memakai atau mengikut sesuatu. Misalnya dia pakai baju yang dikatakan binatang buas. Jiwa tu jiwa kasar kan. Bila seorang tu dia pakai baju harimau misalnya, dia pun yalah dah pakai baju harimau, nak buat perangai harimau lah. Dia kaedah senang. Ya. Beli motor Kapcai, beli motor RXZ, lepas tu beli motor besar. Kan lain kan? Orang yang motor besar ni lain. Dia nak bawa tak boleh perlahan-perlahan. Memang tak stabil membawa perlahan. Saya pegang-pegang tu bawa. Ini motor dah berat. Lepas tu memang tak boleh bawa perlahan. Lepas tu tak nak bawa lah. Bukan jiwa kita. Dia jiwa tu lain. Rupanya berkaitan dengan pakaian. Tu pasal orang yang sentiasa pakai sutera. Bukan tak boleh. Tetapi dia akan rasa gah tu lain. Pakai mask tu dia. Kalau pakai sikit je, dia tak terasa sangat. Adalah sikit. Pakai banyak sikit, dia terasa sikit. Lagi banyak, dia lain. Sampai ke ketiak, itu lain lah pula. Ya. Dia dah bercerita, mesti nak cerita mah. Gulai tu boleh diambil macam tu.
Tariknya bajunya, nak tunjuk mah dia tu. Jiwa dia lain. Subhanallah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia duduk secara hamba, ya, dia tidur di atas katil yang mana katilnya bukan macam katil kita. Sayyidina Umar yang baring di atas pelepah tamar punya tu. Subhanallah. Itu menunjukkan kewarakan, hati-hati yang lembut. Tetapi bila dah boleh duduk di tempat-tempat yang gah, hati-hati itu dia akan menjadi keras. Itu pasal dia ada kait mengait. Dan kenapa bila kita melihat Rasulullah melarang pakaian-pakaian yang macam disebutkan ni, emas, ya, bagi lelaki yang dilarang, perempuan lain hal. Kemudian Allah larang kita menyerupai orang kafir, menyerupai perbuatan syaitan. Itu semua ada kait mengait masalah hati sebenarnya. Ya, subhanallah. Kenapa lelaki dilarang menyerupai perempuan, perempuan dilarang menyerupai lelaki? Semua masalah dalaman yang ramai yang tidak faham. Kenapa kita kata jangan makan tangan kiri, kerana syaitan makan tangan kiri? Kerana ia berkaitan dalaman sebenarnya. Okey, ala kulli hal. Ya, kita berusaha. Kesimpulan adalah bahawa kesucian baju dan kondisi yang didapat dari usaha yang baik adalah sebagai penyempurnaan bagi kesucian hati. Jika membersihkan baju merupakan hal yang diperintah, maka membersihkannya adalah serana yang dimaksud untuk mewujudkan sesuatu yang lain, yakni bersih hati, sedangkan sesuatu yang dimaksudkan itu sendiri adalah lebih utama untuk diperintahkan. Dan jika yang diperintah dalam ayat itu adalah menyucikan hati dan jiwa, maka hal ini tidak akan sempurna kecuali dengan menyucikan baju. Dengan ini menjadikan jelas bahawa Al-Quran menunjukkan makna ini dan itu. Maksudnya, dia kaitkan bahawa antara pembersihan pakaian dan hati berkait rapat. Pembersihan hati dan pembersihan pakaian berkait rapat. Kalau maksud pembersihan hati, maka pakaian pun kena bersihlah. Sebagai seorang Islam, memang mengutamakan kebersihan. Sama ada hasil dia untuk dapat daripada pakaian, dan juga pakaian itu sendiri jauh daripada benda-benda yang haram, najis ataupun sutera bagi kaum lelaki. Baik. Yang kedua, dalam bab ini, apa dia? Mensucikan hati dari kotoran najis. Yang kedua, menjauhi mendengar kebatilan. Mendengarkan kebatilan. Mendengarkan kebatilan menyimpang dari kebenaran. Ya, kita dengar kebatilan yang boleh menyimpangkan dari kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 41, juzuk ke-6. Okey, jumpa. Ayat ni panjang. Pada ayat akhir tu, dia ada kisah sikit yang mana Rasulullah kata. Namun kita ambil ayat yang akhir tu, pasal dalam buku dia ambil ayat yang akhir tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak hendak Allah mensucikan hati-hati mereka. Ni ayat yang dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengetengahkan pertama ayat ni, tapi dalam muka surat sebelah ayat yang atas sekali dia ni. Tak apalah, kita baca terus ayat ni. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Wahai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut-mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi yang amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubahkan perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah diubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu beri yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Siapa yang Allah menghendaki kesesatan, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka berolehi siksaan yang besar. Baik, ayat ini berkaitan pertama orang munafik. Yusari'una fil kufr. Ya, orang-orang munafik ini dia menonjolkan keislaman dia. Menonjolkan keislamannya, dan sifat nifak itu, ya, yang kita tahu mereka itu nonjol keislaman, keimanan, tetapi dalam hatinya penuh dengan kekufuran. Namun begitu, sifat nifak ini sebenarnya banyak. Kalau ikutkan, setengah ulama telah meletakkan lebih daripada 30 sifat. Tuan-tuan dan puan, 30 sifat. Banyak tu. Dan minta lindung pada Allah, kita terjebak dalam salah satu sifat pun cukup. Ya, dahsyat. Berarti kita kena tahu juga sifat munafik ni. Selain daripada nifak ni, perbuatan yang menonjol-nonjol waktu kebaikan, lepas tu kalau tak ada kebaikan pada dirinya, dia tak buat apa-apa. Bila bergaduh melampaui batas, itu di antara sifat-sifat yang kemudian, yang awal tu kufur kepada Allah tu. Ya, nampak membela Islam, lepas tu rupanya dia pengkhianat Islam. Nampak masya-Allah kononnya mempertahankan Islam, akhirnya dia menyokong orang kafir, sebenarnya mempertahankan orang kafir. Nauzubillah min zalik. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Dia berkaitan dengan masalah orang kafir ni, ada syarat-syarat dia. Ya, jangan sampai kita membela dia, apa juga orang kafir buat kita mengiyakan, ya, sampai menghina Islam pun kita sanggup menghina Islam, ya, itu kekufuran yang besar. Ya. Terpaksa, saya dalam bab ini terpaksa bila satu kalimah yang kufur, kalimah tu kufur disebut. Ya, apa dia kalimah yang kufur disebut itu? Apabila meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelarian, kalimah kufur. Rasulullah berhijrah atas program Allah, tapi dia letak, ya, kalimah pelarian, kufur. Kalau dia, bukan saya kafirkan, tapi kalimah tu kalimah yang boleh jatuh kafir kalau tidak bertaubat. Itu pasal disebutkan kufur. Kalimah tu kufur. Nauzubillah, syar. Ya. Itu belum lagi yang mengatakan apa? Kalau aku Tuhan. Uish, kalimah tu adalah kalimah yang di antara kalimah yang dahsyat. Ya Allah, kita dengar tu bergegar jiwa dalam ni, yang tak seharusnya sebagai seorang yang Muslim menyebutnya. Walaupun dalam keadaan macam mana kita pun, benda begini tak boleh, kerana dah berkait dengan Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Ya. Kalau saya Tuhan, saya tak, macam mana kalimah kalau saya Tuhan? Kalimah yang tak disebut sebagai orang yang berakal asalnya.
Na'udzubillah. Minta lindung pada Allah. Ya. Okey. Jadi wala wal bara dalam bab ini amat penting kerana dia menentukan keimanan kita. Ya, kalimah-kalimah sifat-sifat munafik di antaranya, ini di antaranya selain daripada kita membicarakan kalimah-kalimah tentang penyokong-menyokong orang kafir ni, ya, kita kena tengok juga. Kita duk kata sifat munafik. Okey, di antaranya sifat munafik ni ialah bila depan orang ramai dia bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Bila seorang-seorang, alah malahnya, ya. Kalau waktu qiyamul Ramadan tu mau 30 juzuk habis satu malam. Duduk rumah satu surah belum tu. Ya, itu ada masalah. Kita katakan ada masalah. Jangan. Di antara sifat munafik, ya. Orang munafik bab solat subuh dengan zuhur, subuh dengan isyak, memang mereka jarang pergi masjid. Kenapa? Pada zaman Rasulullah mana ada lampu macam kita ni. Jadi Rasulullah tak nampak siapa yang datang tak datang. Dan mereka ambil peluang tak datang. Kadang-kadang datang, kadang banyak kali tak datang. Okey. Tetapi sifat ini juga ulama mengatakan di antara sifat munafik kita, apa dia? Menangguh-nangguhkan solat. Solat akhir waktu adalah solat orang munafik. Ada tak kita tu? Menangguh-nangguhkan solat. Alah ustaz, cerita Korean tak habis lagi. Allah dah panggil dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita Korean, apa cerita Korean banyak sangat pun dah tak tahu. Ya. Best cerita ni ustaz. Besarkan Allah. Besarkan Allah. Jangan jadikan kita sifat itu ada dalam diri kita. Okey. Baik, kita tengok Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Hal ini menunjukkan bahawa seorang hamba apabila sudah terbiasa mendengar kebatilan dan menerimanya, maka hal itu akan menjadikan senang menyimpang kebenaran dari tempatnya. Bila dah biasa mendengar cerita yang tak baik, kita ni WhatsApp kita forward, orang forward, ya, kita pun baca aja, ya. Allahu Akbar, ya. Sedih tuan-tuan dan puan. Sampai tahap kita percaya kepada benda-benda yang tak betul. Itu yang paling berat. Saya tengok satu benda ni, ya. Minta Allah sabarlah, Allah tetapkan. Hatta saya pun risau dalam keadaan hari-hari yang begini, dalam usia kita yang makin meningkat, dan kita macam saya seorang pengajar, ya, Quran dan Sunnah, tuan-tuan dan puan, sebagai seorang penuntut ilmu yang iltizam Quran dan Sunnah, minta sabarkan hati. Apabila saya melihat di kalangan, ya, orang-orang yang dah mula meningkat umurnya, lepas tu dia berubah. Pada awalnya dia belajar, misalnya belajar dengan ustaz-ustaz yang besar, sunnah kita, macam Ustaz Abdullah Yasin, mereka belajar kan, Safa Badri. Jadi mereka ni orang-orang sunnah peringkat awal. Silap satu je dalam tempat tu, tak nak cakap tempat tu di mana, dia terpanggil seorang yang ialah orang yang dianggap sebagai ustazah tu, ya, ataupun ustaz ke, nampak macam Arab-Arab sikit, mereka ingat dah grup-grup sunnah ni lah, dipanggil. Itu je asalnya saya nampak perubahan. Bila dipanggil, tempat tu terkenal tempat sunnah kan, dipanggil, dia mengajar, mereka tertarik. Nampak tak? Berbahaya. Itu pasal ulama mengatakan la tajlisu ahlal bid'ah, jangan kamu duduk di majlis ahli bid'ah. Kamu tak tahu bila Allah membalikkan hati-hati kamu. Oleh kerana itu kita berdoa, ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalikkan hati, balikkan hati kami kepada mentaati kamu. Ya. Pasal apa? Dia duduk, dia dengar. Mereka tertarik. Tapi pada kalimah dalam siri ceramah orang tu, ada satu kalimah yang saya kata ini masalah kalimah ni. Kenapa? Orang-orang yang faham beragama, dia beradab dalam membicara kalimah tu. Tetapi kalau orang yang tak faham, dia berkaitan dengan perkataan ahli sunnah ni, gerakan sunnah ni. Zab, dia kata dia maki dulu, dia macam maki sikit, ya. Lepas tu hari yang berikutnya dia tarik balik. Mana boleh? Saya tak, bagi kita yang faham kaedah ni, bila dia dah lepaskan, itu diambil kira. Kerana apa? Kerana orang yang faham Quran Sunnah, dia akan bercakap berlapik. Kalau dia tak setuju pun dia berlapik, bukan direct terus keras, ya. Dia lepaskan, lepas tu hari yang lain tu dia tarik balik.
Okey, di situ saya nampak ada masalah. Memang lepas tu bermasalah. Saya tengok grup-grup yang mula iltizam, dah mula kebanyakannya perempuannya dah mula ditinggalkan sunnah satu. Terkejut kan? Lepas tu dia bertanya persoalan yang seharusnya difahami dari dulu, dah belajar dengan Ustaz Abdullah Yasir, dengan Ustaz Safwan, dah clear dah. Jadi macam tak clear pula. Bahaya tuan-tuan dan perempuan, sampai saya begitu risau. Kenapa? Mereka ni grup-grup yang sudah sampai usia, apa yang kita nak sebut? Mati. Allah balik, takut Allah balikkan. Sampai tahap sekarang, ya, kita kenal. Siapa dia yang kenal Al-Arqam dulu? Kalau orang sini tak kenal, sengajalah. Ya, kat Sungai Pecala, saya duduk Perak boleh datang ke sini. Ya, nak belajar kononnya dulu, kemah ibadah tu. Dia bertukar kepada Rufaqa. Dia tukar kepada Global Ikhwan. Orang tertipu. Ya, orang tertipu. Dan saya dah kata, golongan ni adalah Global Ikhwan ni adalah Arqam. Tapi di kalangan mereka berminat pula. Nampak tak? Ini orang-orang yang mengaji lama, tiba-tiba hati mereka dah cenderung minta Allah lindung. Ya Allah, minta Allah lindung di saat-saat kita nak mati ni. Ya, jangan Allah ubahkan. Tuan-tuan dan perempuan, kewajipan kita mencari orang-orang yang saleh sebagai sahabat, orang-orang yang berpegang Quran dan Sunnah sebagai sahabat. Berhati-hati dalam siri menuntut ilmu, kena cari tempat-tempat ilmu yang betul-betul. Alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan dan perempuan dah ada di tempat yang betul ni. Ya, istiqamah. Takut. Saya bila tengok tu takut sangat-sangat. Bukan takut sikit-sikit, kerana mereka berada di line tu, kata orang melepasi dah usia yang Rasulullah kata 60 ke 70. Dah masuk ke 70, 80, 90, jadi begitu pula. Nauzubillah min dzalik. Minta Allah pelihara kita. Minta Allah pelihara kita. Ya. Pasal mereka golongan ini bertopengkan dengan agama untuk kepentingan diri mereka, ya, jemaah mereka, grup mereka. Nauzubillah min dzalik. Sedih, saya sedih. Ya, pasal saya mengenali mereka di kalangan orang tu, saya kenal sangat. Ya, bila tengok begitu berubah satu-satu, ya, sedih sangat-sangat. Ada yang pergi berminat nak pergi ke Global Ikhwan tu. Nak tengok, bukan dekat tempat tu. Minta Allah lindunglah, Allah pelihara kita. Jika ia tidak mampu, maka ia akan mengubah sebagaimana perangai ahli menyimpang. Ketika hati itu mereka tidak bersih, maka mereka menukarkan mendengar Al-Quran, menyangkut keimanan dengan mendengar bisikan syaitan. La ilaha illallah. Osman Ibn Affan mengatakan, seandainya hati kita bersih, nescaya ia tidak akan kenyang atau bosan mendengar kalam Allah. Ya, ini di antara hati yang bersih. Saya mengajak kita berfikir balik tentang keimanan yang mendalam. Kenapa kita bila waktu sembahyang kita tak bersemangat? Ya, petikaikanlah diri kita balik, kita renung balik, kenapa macam itu? Ya, waktu nak solat je kita tidak bersemangat. Tapi waktu kenduri beria, cepat tu dia, kenduri kahwin. Ya, silap-silap majlis pukul 11 pagi itu, pukul 6 pagi dah siap dah. Ya. Begitu. Dan begitu program untuk mendapat pingat, piala apa semua tu, awal kita siap. Tetapi tang solat, kenapa tidak? Oleh kerana tu kita kena tanam balik, bentukkan balik hati-hati kita supaya hidup mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Paksakan diri kita bagaimana menyahut seruan Allah. Kena latih supaya kita merasa kagum. Ya, bila kita membaca Quran kita merasa kagum. Ya, subhanallah, ini kalam Allah. Kalau kita lihat Umar juga, kalam Allah diciumnya. Ya, kalam Allah, perkataan-perkataan yang agung ni. Subhanallah. Perlu nak kena latih ni. Bila sampai seruan Allah, kena latih bila sampai seruan Allah bergegas. Lepas tu bila berdiri menghadap Allah itu dengan penuh ke pengharapan yang tinggi. Aku sedang bermunajat dengan Tuhan. Pasal pada 1/3 akhir malam cukup cantik. Memang tak dinafikan cantik. Tiada gangguan pada ketika itu. Ya, kecuali dengkur orang lah. Yang kuat berdengkur itulah gangguannya. Tetapi waktu itu, kalau kita berbicara dengan Allah cukup cantik. Ya Allah, aku mengadu.
Ya. Lain. Tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan itu akan mengubahkan kita punya sikap. Hati kita tu, keyakinan kita tu, penghayatan tu amat penting. Itu pasal tadabbur pada Al-Quran amat penting. Memahami sebenar-benarnya. Penghayatan. Apabila kita mengatakan, Ya Allah, kan kita mengatakan, Ya Allah, Ya Allah, merayu, ampunkan aku, Ya Allah, ampunkan aku. Dengan arti kata lain, luahan jiwa kita kepada Tuhan kita, kita tahu Allah mendengar. Dia akan menghidupkan. Itu pasal bila orang nak mendirikan solat itu, ya, dia tahu dah dengan siapa dia nak mendirikan. Luahkan, kuatkan jiwa kita. Fahamkan bahawa kita berhadapan dengan Malikul Muluk. Nak dapat itulah yang susah. Sedangkan senang sebenarnya. Hanya memerlukan memaksa hati kita meyakinkan. Ya. Itu nama iman. Subhanallah. La ilaha illallah. Hati yang bersih kerana kesempurnaan hidup dan cahayanya, serta terbebas dari noda dan kotoran, tidak akan merasa bosan dengan Al-Quran. Hanya mengkonsumsi apa dia tu bahasa Indonesia ni, hakikatnya, dan berobat dengan obatnya. Berbeza dengan hati yang tidak Allah bersihkan, maka ianya kalimah ni, dari sesuatu yang mengandung najis. Kerana hati yang najis seperti badan yang sakit, dan makanan untuk jasad yang sihat tidak cucuk baginya. Okey. Jadi kalau hati itu dah bernajis, yakni penuh dengan kekotoran, maka apa yang baik itu dia tidak akan bermanfaat lagi. Sayang, tuan-tuan dan puan-puan, nilaian hati kita, sayang. Jangan biarkan di saat-saat usia kita begini, hati kita masih lagi kotor. Ya, masih lagi kotor. Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, ayat tersebut menunjukkan bahawa kesucian hati bergantung pada kehendak Allah, dan ketika Allah tidak berkehendak membersihkan hati, orang-orang mengatakan kebatilan dan menyeleweng kebenaran, maka hatinya tidak akan bersih. Okey. Jadi itu di antara perkara yang kita takut. Ya, kita mengharap Allah bersihkan hati kita. Ya, kita harap Allah membersihkan hati kita. Ayat di atas juga menunjukkan bahawa orang yang hatinya tidak dibersihkan oleh Allah berhak mendapat kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat sesuai dengan kadar najis dan kotoran di dalamnya. Ini masalah dalaman, masalah yang berat. Kalau penghinaan di dunia sudah teruk, penghinaan akhirat, tang mana dia nak akan hina kita? Ya, di neraka. Dan kita tahu bahawa bila kita berada di titian sirat itu, neraka adalah tempat yang akan membersihkan kita. Jatuh, dicucikan kita. Apa dosa mengikut amalan masing-masing. La ilaha illallah. Tak lepas kita ni. Kalau ikutkan tak lepas. Dengan apa yang ada pada diri kita takkan lepas. Hanya rahmat Allah saja. Kita mengharapkan rahmat Allah yang melepaskan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita seperti ungkapan, kita bukan Nabi, kita bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan tabi'in. Kita umat akhir zaman, penuh kejahilan dan penuh amalan-amalan yang tak tahu diterima ataupun tidak. Oleh kerana itu kita mengharap rahmat Allah. Kita merayu Allah berikan rahmat dia kepada kita untuk melepasi titian sirat itu dengan mudah. Ya, teruk. Allah nak bersihkan kita. Ya, oleh kerana itu bersihlah diri kita di dunia ini sebelum Allah bersihkan kita di dalam neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Ayat di atas juga menunjukkan bahawa orang yang hati tidak dibersihkan oleh Allah berhak mendapat kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat sesuai kadar najis dan kotoran di dalamnya. Oleh karenanya Allah mengharamkan syurga bagi orang yang hatinya kotor dan bernajis. Nauzubillah. Dia tidak akan memasuki kecuali setelah hatinya baik dan bersih. Kerana syurga adalah tempat orang-orang yang baik. Oleh karenanya Allah berfirman, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Ya, yang dikisahkan dalam surah Az-Zumar tu, kelompok yang masuk syurga di antara kelompok-kelompok yang awal. Ya, masuk syurga mukanya seperti bulan di malam bulan mengembang yang begitu cantik. Ya, mereka masuk syurga dan dijemput oleh penghuni syurga ataupun jaga syurga, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maksudnya masuklah ke dalam syurga kerana kebaikanmu. Dah minta dah masuk syurga hari ini? Belum?
Ya, berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita satu hadis, barang siapa, dengan maksudnya barang siapa yang meminta syurga, dimasukkan ke dalam syurga 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Dah berdoa dah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadikan zikir harian kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya hampirlah tiap-tiap pagi kita baca zikir tu. Selain pada zikir pagi, petang tu kan, tapi kita jadikan dia sebagai zikir wirid harian kita. Dah cari dah mahligai dalam syurga, ya, dengan baca baca qul huwallah 10 kali. Dah jadikan zikir harian kita. Cuba. Selain pada zikir harian tu, saya tengok kalau yang paling panjang sekali, paling susah nak habiskan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali tu. Itu lama sedikit. Yang lain bila saya baca tak menjadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Baca. Dah baca buku, zikir yang yang berkaitan dengan pintu di antara pintu-pintu syurga. La haula wala quwwata illa billah. Bacalah. Baca walaupun sedikit. Okay. Kita tidak mewajibkan, tetapi kita katakan jadikanlah ia sebagai zikir harian kita. Okey, baik. Ya Rabb, kita mengharapkan syurga Allah. Kegembiraan pada saat kematian ini hanyalah hak mereka, seperti mana yang Allah gambarkan, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl. Ini di antara gambaran orang yang akan masuk syurga dalam keadaan istimewa. Apa dia? Dalam surah An-Nahl, surah An-Nahlun, An-Nahli. Jumpa? Surah yang ke-16, ayat yang ke-32. Juzuk ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Okay? Jadi gambaran ni Allah ceritakan mereka yang mati dalam keadaan baik, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat Al-Quran menceritakan bahawa orang yang baik ini kedudukan malaikat nak menyambut dia dalam keadaan yang cukup selesa, yang pernah kita bicarakan dahulu. Orang beriman mati, orang kafir, orang yang berdosa mati. Allah ceritakan dua-dua, disebutkan dalam Al-Quran. Ini Allah ceritakan orang yang beriman mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nampak tak? Wahai orang, ya ayuhan nafsul, wahai roh ataupun jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepadanya. Subhanallah. Ini dia. Itu pasal bila orang yang nak mati tu, okey, kita bukakan sedikit. Orang yang dah nak mati ataupun alam nazak yang bakal kita rasakan, di antara kita tak tahu siapa yang akan merasa nikmat alam nazak ni nanti. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak, isteri atau suami semua ada di keliling kita. Kita dah tak layan mereka sebenarnya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan sangka orang yang nazak ni nakkan anak dia apa. Itu belum nazak. Urutlah kaki aku, itu belum nazak. Itu sehat lagi. Ya. Urutlah kepala. Masa bila? Masa waktu malaikat dah datang. Itu dia alam nazak. Yang disebutkan seorang itu, Rasulullah mengatakan bila seorang itu nak mati, maka datanglah malaikat
Pertama, malaikat itu bukan malaikat maut. Kalau ikutkan berkaitan dengan hadis-hadis tertentu, syaitan datang, apa datang, bentuk amalan soleh, semua datang. Syaitan datang itu berdalilkan satu hadis. Ya, kita minta lindung pada Allah daripada syaitan mengganggu kita pada hari kematian. Kemudian bila dia datang, habis tu barulah datang malaikat. Barulah datang malaikat. Amalan-amalan soleh yang digambarkan, yang menyebabkan orang yang nak mati itu, ya Allah, tangguh kematian aku. Itu amalan soleh tu ditunjukkan dalam surah Al-Munafiqun. Maka malaikat ini datang, dia mengikut siapa? Kalau orang yang soleh, maka pakaian dia putih, baju putih, muka dia bercahaya, dan membawa kain kafan yang berwarna putih dan baunya harum. Lalu dia duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak amin ke? Takut mati belaka ke apa? Okey. Tuan-tuan dan perempuan, pada waktu itu anak-anak kita semua ada dekat kita. Isteri kita, suami kita, orang yang tersayang semua dekat kita. Tetapi kita tak layan dah mereka pada ketika itu. Kita sedang memerhatikan malaikat ini, ya, apa juga yang berlaku pada waktu itu. Kita sedang memerhatikan. Allah buka hijab mata kita. Kita menyaksi alam ghaib. Ya. Kemudian barulah datang malaikat maut. Ya. Lalu malaikat maut datang itu dengan ucapan, ya ayyuhan nafsut tayyibah. Ni dia. Kalau kita melihat balik, ya, di sinilah datangnya. Ayat ni, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun. Subhanallah, dia kata, wahai roh yang baik. Dia belanya kita, ukhruji, keluarlah kamu dalam keadaan kamu diredai oleh Allah. Roh yang baik tak berlengah, terus keluar. Timing dia dah tunggu, zam cukup, terus dia keluar. Disambut. Tapi yang paling menarik, waktu kita berpisah dengan keluarga kita dalam keadaan kita gembira. Anak, bini, suami menangis, kita gembira. Itu yang kita nak. Tetapi kalau roh yang tak baik, bila seorang itu mati, apa berlaku? Ya. Pertama sekali dinampakkan di gangguan syaitan apa semua tu dan amalan-amalan kita, maka last sekali malaikat yang memakai pakaian hitam, baju hitam, muka hitam dan baunya busuk dengan membawa kain kafan busuk, duduk di sebelah kita sejauh mata memandang. Waktu tu dah gelisah kita dah gelisah. Kiri kanan tak mencium bau-bau tu. Tetapi kita melihat orang yang, kalau kita lihat orang jahat pun dah takut, muka macam tu, ya, risau apa hal dia ni datang. Ya, kita pun takut. Ini kan pula malaikat-malaikat dengan muka yang bengis, duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Kemudian barulah datang malaikat maut yang mengucapkan, ya ayyuhan nafsul khabitha, wahai roh yang jahat. Dia kata roh yang jahat, roh yang buruk. Di situ Allah ceritakan dalam surah, kalau siapa yang ada Al-Quran, buka surah Al-Anfal. Okey, jumpa surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Jumpa ayat yang ke 50. Okey, jumpa. Okey, kita baca. Dia ada 3 ayat Al-Quran berkaitan dengan orang yang berdosa ni mati. Ini satu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau, ayat 50 ya, surah Al-Anfal. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum
وذوقوا عذاب الحريق. Kalau kamu melihat ketika para malaikat menyabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul-mukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksaan neraka yang membakar, tentulah kamu merasa ngeri. Ya, tu dia kedudukan orang kafir mati. Siapa juga orang kafir mati, beginilah keadaannya. Na'udzubillah min zalik. Siapa juga, dia dulu sampai hari kiamat dipukul. Tapi orang yang duduk sebelah dia tak nampak. Itu pasal bila masuk persoalan gaib, jangan bicara ikut akal, beriman sahaja. Ya, dahsyat. Dipukul depan belakang. Kerana apa? Malaikat maut, timing dia sharp. Ya, kita aja timing tak sharp lalu. Ya, malaikat maut timing dia mesti tepat. Tak boleh lambat, tak boleh cepat. Tak boleh cepat. Dia mesti tepat. Maka tak keluar. Mereka tak nak keluar. Dikatakan, wahai roh yang jahat, keluar. Tak nak. Dia pegangnya macam mana roh tu pegang, wallahu alam. Tapi dia tak nak keluar. Pukul. Baru keluar. Berarti teruk. Malaikat yang pukul. Allah ceritakan lagi dalam surah Al-An'am. Buka surah Al-An'am. Surah yang ke-6, juzuk ke-7. Ayat yang ke-93. Jumpa? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada di dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalaskan dengan seksaan yang sangat menghinakan, kerana kamu selalu mengata terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nampak? Jadi ini di antara ayat peringatan Allah kepada orang-orang yang berdosa, orang zalim. Tak kira lah, orang kafir pun termasuk di kalangan orang yang zalim. Cuma Allah menceritakan bagaimana dipukul orang-orang ini sebelum dia mati. Ya, subhanallah, malaikat pukul kerana diarahkan keluar, dia tak nak keluar. Arahkan keluar, dia tak nak keluar. Subhanallah. Kemudian ayat yang ketiga dalam surah Muhammad. Surah Muhammad, kalau ikutkan surah yang ke-47. Okey.
Surah yang ke-47, ayat dia ayat ke-27. Ingat tu, ini dia antara 3 surah yang berkaitan orang-orang berdosa mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan belakang mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Sebab itu Allah hapuskan pahala dan amalan mereka. La haula wala quwata. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni jangan kita cari kemurkaan Allah. Ya. Ini disebabkan mereka cari kemurkaan Allah. Jadi mereka mati dipukul dan dipukul. Jadi minta lindung kepada Allah, ya, minta lindung kepada Allah daripada azab kubur, minta lindung kepada Allah daripada kematian yang menggerunkan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita untuk terus dalam beramal dengan amalan yang soleh mengikut cara Rasulullah SAW, dan kita mengharapkan Allah istiqamahkan kita sehingga hari kematian kita dan kita mati dalam husnul khatimah. Banyakkan berdoa Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.